Razif dah masuk, Razif. Mana? Mana? nak pin. Oh, gambar arnab eh? Nak pin. Okey. Okay, kita akan mula dalam beberapa minit lagi eh. Kita tunggu ramai lagi. Sebab limit dia 100 je eh. Agak-agak cukup lah. Kan? Jangan apa ni, jangan tinggalkan kelas eh. Sebab lebih kurang dalam 15 minit sebelum habis akan ada cabutan bertuah dari pihak Creality Malaysia eh. Dia pun ada dalam ni eh. Okey, ada yang dah buka dah software ni. 3D1 ni dah ada buka dah. Dah. Siapa yang tak buka tak apa. Kalau dia record boleh tengok balik kan. Jadi 3D1 ni adalah software kalau tengok dia punya layout ni kan. Dia seakan-akan macam Tinkercad eh. Mungkin ada pernah tengok Tinkercad kan. Di laman yang online dia 3D software. Tapi saya nampak lah walaupun software ni ada kena berlesen, tapi dia punya function dia lebih menarik lah orang kata daripada Tinkercad. Dia keluaran dari China eh. Kalau perasan kan, dia banyak tulisan Cina sikit lah kan. Jadi hari ni kelas kita yang pertama dah 50 orang. Okey. Ada lagi. Sebab yang hantar email, yang hantar pendaftaran kat saya lebih kurang 60 lebih eh. Ni baru 50, okey belum masuk lagi tu. Jadi apa ni, boleh saya tahu tak dari negeri mana eh? Ada dari Kelantan tak? Ada. Ramai kat sini daripada Kelantan. Kelantan ramai eh. Okey, Pahang ada Pahang. Pahang. Ada Terengganu ada. Okey, bagus. Lagi mana? Perak ada Perak. Perak pun ada. Okey. Apa dia? Penang. Penang ada Penang. Penang pun ada eh. Apa negeri saya pergi lagi eh? Sarawak ada Sarawak. Sarawak. Tak tahu lah, mungkin dia tak dapat berita kot. Kuala Lumpur, Putrajaya, Melaka. Oh, ada lagi yang masuk. Okey, kita tunggu lagi seminit dua lah kan, sebab takut ada orang masuk lagi.
rasanya kita dah boleh mula lah. Okey, macam saya cakap tadi, 3D1 ni adalah dari negara China yang sebenarnya mereka ni hanya buat lokal di China saja. Tetapi dibawa masuk oleh Reality Malaysia untuk diperkenalkan di Malaysia lah. Jadi kita berbanggalah Malaysia adalah negara pertama yang diberi kebenaran oleh pihak 3D1 untuk mencuba software ni di negara kita lah. Jadi saya difahamkan lebih kurang 2,000 lebih 2,000 lebih lesen diedarkan di Malaysia ada lagi masuk. Jadi apa yang saya dan Azim Azim saya punya sahabat lah kan, dari kami dah lihat software ni, jadi dia sangat sesuai lah untuk murid-murid di peringkat bawah pun boleh, dari sekolah rendah pun boleh. Walaupun dia berlesen, tapi saya rasa dia berbaloi lah kalau kita nak menggunakan software ni daripada software yang dari negara barat, yang mana lesen dia lebih mahal. Dia ada beberapa version lah, saya difahamkan oleh Azim yang buat kajian. Dia ada satu lagi version yang mana lebih apa dia Azim, lebih apa? Fokus dia lebih kepada structure ini boleh programkan dia lah, buat dokumen, gerakan ataupun nak buat rigging animation. Dia seakan-akan macam Autodesk Inventor ke apa macam mana Azim? Dia senang cerita, dia ala-ala Inventor. Dia ada animal serba sikit, Blender pun ada kat dalam tu. Tapi kalau lesen yang dari barat tu, harga dia berbelas ribu Betul. Tapi kita tak mau cerita pasal lesen tu lah. Kita nak fokus pada 3D1 ni sebab kita sebagai pendidik di daerah masing-masing boleh menggunakan software ni sebab lesen yang dibekalkan, kalau tak silap saya setahun kalau tak silap saya. Jadi dalam setahun ni bolehlah guna lesen ni untuk perkenalkan kepada sekolah masing-masing. Jadi dari basic kelas yang kita akan lakukan dalam masa sebulan ni, jadi mungkin kita tak dapat banyak lah untuk cerita dalam dia, tapi basic je kita akan sentuh lah. Betul tak Azim? Jadi okey, untuk kita dah 60 lebih maknanya lebih kurang orang yang daftar tu lah, lebih kurang. Ada lagi 65. Saya tengok list ni ada 66 orang tak apa, kita boleh mula lah. Okey, untuk 3D1 ni, kalau kita buka software ni, dekat kalau cikgu belum ada dia punya key kalau cikgu belum ada dia punya key, jangan minta pada saya minta pada SSTP SSTP ke USTP? SSTP masing-masing jadi SSTP dah ada key tu semua, yang mana dah diberi oleh pihak pengedar lah kepada pembekal di negeri masing-masing. Sebanyak lebih 2,000 key dah bagi pada pengedar masing-masing. Kalau belum dah dapat tu, sila hubungi pengedar masing-masing. Apa dia? Cik Abdullah? Sorry bos, apa silap dalam. Okey, tak apa. Okey. Jadi key dia sila minta pada pembekal masing-masing di negeri masing-masing. Ada yang mesej saya minta key, saya tak ada.
kunci rumah dia lah. Kan? Rekod tak GM ni? Saya tak boleh function record Boleh record, masing-masing boleh record. Jadi sebelum kita mula ni, saya boleh record Siapa ada screen recording, boleh screen recording sendiri masing-masing. Kalau saya record pun tak boleh record. Azim boleh tolong record lah Azim. Sekejap. Boleh juga. Tak apa, Azim akan bantu saya untuk recording juga Sebab saya punya PC ni sebenarnya baru di-upgrade. Jadi banyak macam-macam nak kena buat kat sini. Jadi line internet di tempat saya pun kacau bilau kat sini sebab tak ada fiber kat sini. Jadi terpaksa ubah suai lah beberapa biji modem kat sini. Memang tak ada fiber kat sini. Yang ada terpaksa pakai line internet. Jadi saya harap video screen anda terang lah dengan apa yang dapat ni. Okey, kita mulalah dekat 70 orang ni. Saya rasa semua dah masuk ni. Okey. Jadi untuk 3D1 ni, ada lagi. Okey. Kalau cikgu klik dekat ikon atas ni, dia ada fungsi new, open, import OBJ, save as dan export serta 3D printing kan. 3D printing ni maksudnya tak berfungsi di negara kita kan. Tapi lepas cikgu draw apa-apa di sini, kita boleh export. Di export ni kita boleh klik sebagai format untuk lain-lain punya software lah. Jadi cikgu boleh export ni macam-macam ada kat sini Ada AMF, IGES, STAT. Jadi dekat STAT ni cikgu boleh export pergi software yang lebih lebih advance lah, macam Autodesk Inventor ke apa-apalah. Lepas tu kalau cikgu nak direct terus pergi ke printing, cikgu pergi ke STL ataupun OBJ lah. Selalunya kita ambil STL lah untuk cikgu. Saya rasa cikgu dah dapat printer ni, cikgu tahulah mesti import STL file kan. Jadi klik kat sini dan save lah. Okey. Jadi yang bahagian yang new ni, kalau kita nak buat yang baru lah, rasanya cikgu faham mengenai open apa ni semua lah kan. Save as ni semua cikgu faham lah. Import dengan import OBJ ni saya tak sentuh lagi hari ni. Okey, yang tu akan buat dalam kelas akan datang lah. Okey. Jadi export, cikgu fahamkan fungsi export ni. Okey. Ada lagi masuk 70 lebih lah. Okey. Kalau cikgu nampak sini, kita ada mouse kita kan. Mouse kita ada 3, ada button sini, ada button roda dan kanan dengan kiri lah. Okey. Jadi cikgu kalau yang ada software ni, cikgu boleh cuba gerak. Kalau cikgu klik kanan, cikgu boleh pusing dia plane lah. Ni dipanggil plane, yang biru ni plane Okey. Sebagai default dia size dia adalah lebih kurang di tengah-tengah kosong-kosong lah. Sini kosong-kosong dekat sini kosong-kosong. Okey. Dari kosong ke sini adalah 125. Sini ke sini adalah 125. Maknanya size untuk kita boleh buat drawing sebenarnya bukan size maksimum lah. Jadi plane yang dia bagilah kan. Ialah 250 kali 250. Jadi memang standard untuk 3D 3D printer punya base lah, lebih kurang yang kita nak draw tu. Okey. Jadi bila kita gerak ni guna button mouse kanan, dia untuk pusing. Kalau mouse kiri untuk select lah. Okey, untuk select. Ni tak ada apa-apa lagi lah, cuma kita nak faham guna mouse ni macam mana. Okey. Lepas tu yang roda ni, kalau cikgu pusing roda ni, dia untuk zoom dengan zoom out lah. Okey, zoom in dengan zoom out. Okey.
Jadi grid ni cikgu boleh pilih sama ada nak biru dah, saya besarkan. Klik button kanan. Okay, untuk blue ataupun nak warna grey. Itu ikut kesesuaian mata cikgu lah. Cikgu nak warna biru ke warna apa? Grey apa kelabu kan. Okey. Dan di button yang tengah yang ada roda tu kalau cikgu tekan untuk digerak atas ke dan ke bawah. Okey. Jadi cikgu kena familiar dengan mouse tu dululah. Okey. Jadi dah kita boleh gerak dia punya play tu kiri kanan lah. Sambil kita tekan button mouse yang roda tu. Okey. Zoom in, zoom out, roda juga. Okey. Kanan, button kanan untuk pusing-pusing dia. Button kiri untuk select lah. Okey, untuk select lah. Okey. Di belah kanan ni cikgu tengok dia punya fungsi lah. Okey. Basic mana dia ada block, ada sphere, bulatan lah. Lepas tu ada torus ni macam gelang lah. Okey, cylinder, cone dengan ellipsoid apa dah. Jadi cikgu sebenarnya boleh main-main dulu. Okey. Jadi katakan kita nak draw satu peta lah. Jadi kita ambil. Jadi kalau basic block lah kita boleh basic block. Kita boleh bawa sini. Ni yang panggil basic ni dia macam dalam Tinkercad lah. Jadi cikgu boleh bawa dia. Katalah cikgu ini yang cikgu nampak ni. Okey. Saya ulang dia. Klik basic, block dan bawa sini. Okey. Kita boleh bawa ke mana-mana permukaan ni boleh. Okey. Dan bila kita lepas, dia akan letak dekat mana yang kita lepas tadi lah. Dan cikgu boleh ubah dia punya size. Dia default dia adalah 20. Dan ukuran dia adalah default dalam unit millimeter, mm. Unit mm. Okey. Kalau cikgu nak oversuai boleh. Katalah kita nak tinggi dia 50. Dia akan jadi 50 lah. Dan di bawah ni kata kita nak size dia 10. Jadi 10 dan kalau kita dah ngam lah dengan dia punya size tu, kita klik dekat sini. Okey. Ini ada cara lukis satu blok lah. Ambil dari apa yang ada basic blok kat sini. Dan begitu juga dengan sphere, kita boleh bawa dia dah siap buat satu bulatan lah. Tapi dia ambil pada paksi di tengah-tengah. Jadi sebenarnya kita boleh ubah dia. Okey. Kemudian kita ubah lah. Dan dia akan bagi set-set dalam radius 20 mm. Cikgu boleh ubah lah sphere ni. Kalau dalam software apa ni, Inventor ke SolidWorks, dia tak ada bulat siap. Cikgu kena lukis dulu separuh bulatan dan kita buat dia punya panggil apa macam extrude juga lah. Tapi sebelah extrude tu saya lupa nama dia. Kan? Revolve apa lah. Baru dia boleh jadi bulat. Tapi jadi dah siap dah buat bulatan. Revolve. Okey. Jadi cikgu klik okey, terus jadi satu bulatan. Dan kita boleh bawa bulatan ni ke atas lah. Okey. Drop. Nampak? Jadi dia akan semua berada di atas. Cikgu nak lukis semua mesti kena atas. Atas plane lah. Kan? Bawah plane pun boleh. Tak ada masalah. Sebab nanti kita nak export bagi STL juga. Kan? Bila export STL dia tak jadi masalah. Tapi kalau ni saya suka lukis atas bulatan lah. Atas apa ni plane lah. Itu masing-masing kan. Tak ada itu tak ada kena wajib. Okey. Dan begitu juga dengan lain-lain lah. Basic ni semua. Okay. Jadi senang. Dia nak buat donat semua dah siap lah itu. Okey. Jadi cikgu tak perlu nak buat lukisan lagi lah. Okey. Ini bahagian basic. Okey. Okey. Sekarang saya padam semua ni. Kita select macam button kanan tadi. Button belah kanan. Select. Lepas tu klik delete saja. Okey. Okey. Sekarang ni saya tak mau guna basic ni lah. Saya nak draw sendiri. Nak draw sendiri. Jadi saya klik dekat draw. Ambil satu rectangle kata peta. Jadi saya pilih mana-mana. Katalah saya pilih di sini.
Dan saya buat satu peta di sini. Jangan risau pasal ukuran ni, sebab cikgu boleh double klik dan tukar ukuran dia. Katakanlah 20 mm. Dan sini pun 20 mm. Sebenarnya apa yang cikgu buat ni, dia punya fungsi ni semua, Tinkercad tak ada macam ni. Okey. Okey. Jadi bila cikgu dah okey sesuai dengan ukuran segi 4 ni, cikgu klik okey. Dan dia lagi petak macam ni. Okey. Dan klik okey ke atas ni, finish. Dia keluar biru macam ni. Cikgu klik dia. Klik saja dengan button kanan, cikgu akan nampak fungsi-fungsi lain. Evolve, buat dia ni. Okey, sekarang kita nak extrude. Extrude berapa tinggi dia. Kalau ikut sini, dia bagi default 10 dan cikgu boleh ubah jadi 30 katakan. Contoh. Okey. Dah klik okey. Dah jadi dah cikgu punya kotak. Jadi sangat mudah lah. Bagi saya sangat mudah lah. Dan baguslah untuk buat pengajaran untuk murid-murid lah. Okey. Jadi saya pun sebenarnya kita pun tak ada banyak masa sebenarnya. Kita ada lebih kurang sejam lah. Sekarang pun dah ambil masa dekat setengah jam. Jadi saya nak Azim nak tunjuk satu demo bagaimana dia nak membuat satu keychain. Okey. Boleh Azim? Dah boleh mula dah Azim? Boleh. Jadi Pak Su akan pin kan? Okey. Saya share screen tak tahu. Share screen dulu. Nanti saya akan pin kan. Okey. Jadi cikgu mahirkan dua lagi bahagian draw basic dengan draw ni dulu. Okey, basic dengan draw dulu. Dan lain-lain tu secara tak langsung cikgu akan dapat explore nanti lah. Okey, Azim. Cikgu ada soalan cikgu boleh tanya sama ada tulis ke ataupun cikgu boleh tanya sama ada bercakap boleh lah. Sebab kalau okey, kalau cikgu tulis saya tak apa nampak ni. Kalau elok bercakap lah. Okey, Azim dah share screen Nampak tak screen Azim Masih nampak tak? Saya nampak Kalau nampak, boleh tulis komen nampak ataupun angkat tangan. Boleh nampak tak screen Azim? Okey. Nampak Nampak jelas. Sebab saya akan buang share screen lah. Okey, nampak screen Azim Baik. Okay, so kita continue. So macam mana kita nak ini just simple ideas lah untuk buat sketching. Contohnya untuk pertama sekali kalau untuk saya cara cepat saya akan pakai cara block lah. Tapi depend pada orang. Ada orang dia suka cara melukis yang 2D dulu and then dia extrude macam cara Pak Su tadi. Ada juga yang terus bentuk 3D. Itu depend kepada kreativiti masing-masing lah. Okay, so untuk cara saya pilih cara yang paling cepat dulu lah, gunakan block. So apa yang kelebihan guna block ni, so kita boleh nampak secara paksi 3D terus lah, XYZ lah. So kalau macam kecil ni, kita place dia kat tengah-tengah, and then dari segi ketinggian ni kita set dia dalam 3 mm, tekan enter. So dia dah kecil. Lebar tu ambil biasanya lah, kalau saya buat licin 35 tu dah standard size lah, 35 tu dia dah lebar sikit, 35 pun tak apa. Okey, dan panjang biasalah kalau kitchen, kalau nak saiz macam kitchen dekat kunci rumah tu biasanya saiz 50, saiz 60. Tapi kalau nak buat 80 pun tak ada masalah. Okey, kalau saya kita set dulu 60 dulu dengan standard size ni. So dah dapat exact ukuran. So 35, 3, 60. So dia punya tebal dia 3 mm, lebar 35, panjang 60. Okey.
Dapat tak? Kalau dah dapat, just ni je. Bagi apa angkat tangan je dekat apa nama dekat bahagian ni. Alright. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, alright. Okey. Dah dapat. Okey, kita teruskan lagi lah. Kita tekan klik okey. Mantap. Alright. Oh, patutlah. Saya tak buat kamera. Sorry. Oh, mana muka hang? Tu lah. Duduk ni kan. Ada kamera kan. Tak masalah. Tak boleh buka. Orang-orang belah Kelantan banyak rindu dekat Azim ni. Tak apa. Camera fail. Pasal apa lah? Sekejap lah. Cek dulu. Video capture. Okay. Bagi satu minit juga. Saya nak cek kamera saya. Kenapa saya kamera saya hilang? Dalam okey, nampak dah. dah ada dah. Belum cari patutlah. Tak jumpa. Okey, kita teruskan balik. So, dah ada dah basic dia punya ni. Tapak dia. So, biasanya lah kita akan buat lubang lah kan untuk kitchen. So, untuk lubang ni kita buat special sikit. Kita buat bagi cara yang simple dan juga senang digunakan. So, kita pakai silinder. Cara dia kita pergi dekat bahagian basic. Okey, pergi dekat bahagian silinder. Baru semangat Yang sikit best dia nampak tu, muka kan. yang best tu kita kat sini function ni kita boleh adjust dekat plane yang mana kita nak plane yang bawah ni ataupun plane di atas ni. Teknik letak dekat atas pun boleh, letak dekat bawah pun boleh. So letak di bawah kita kata pakai move lah, kita akan gerak lagi. Kalau letak di atas, so kita boleh pakai dekat center ni. Okay, kita boleh pilih macam-macam cara. So middle, between, offset distance pun ada. So macam sekarang kita cuba dulu pakai dynamic pick dulu ni agak-agak punya. Dynamic pick ni kita boleh custom agak-agak je. Cara yang agak-agak. Kalau kita nak pakai middle, dia akan cari titik tengah saja macam ni. So dia akan lock. Okay, perasan okay. And then kalau cancel, and then offset ni kita tanda, contoh kita tanda tengah ni, okay, kita boleh offset kan dia. Itu yang best dia. Kita tanda contoh kita nak buat titik tengah tapi kita nak bagi dia space sikit. Okay, let's say macam dalam 6, okay, kita letak dalam tak apa, 6+1 tu, and then kita boleh offset y axis dengan x axis sekali, nampak? Itu yang best dia lah. Okay, and then kalau contohlah kita tak nak gerakkan ni, so kita pergi dekat bahagian ni, kita kosongkan value dan kita tekan OK. Alright, so kita dah letakkan lubang tu dekat atas ni lah, cuma size dia kita kena adjust balik lah. So macam ni kita, biasalah kalau dekat kitchen, size dia, radius dia, diameter ataupun radius 5 ataupun 3. Buat 5 tak apa, 5 pun boleh juga, 3 lah. 3. So size ni, 20 ni, kita ikut size ketebalan dekat base kita ni. So base kita tadi kita buat 3, kita buat dia jadi bentuk 3 lah. Betul, nak buat lubang. Nak buat lubang, betul. So macam mana kita nak buat lubang pula ni? So kita dah ada satu silinder yang solid kat sini, dan macam mana kita nak buat lubangkan dia? So cara dia dekat panca silinder ni dia ada base, ada add, ada remove, ada juga intersect. So kita boleh pilih, kalau macam ni remove dia jadi macam ni pula, kalau base dia jadi macam ni. So boleh cuba cara macam ni, satu lagi cara. 3 ni sebenarnya kita letak dekat atas, kita letak dia negatif 3, tekan enter. So kita negatifkan dia, and then kita tekan remove. Okay, baru dia jadi lubang. Tapi as long kita tak tekan gambar tick right okay ni, dia takkan jadi lubang lah. Just kita boleh buat double configuration lah dekat sini. And then kan kita nampak lah dekat bahagian bongkar 3D ni, dia nampak macam tak parallel tau. So nak rasa kita confirmkan dia berada dalam tengah-tengah, so gunakan dekat bahagian perspektif ni, yang bahagian yang navigation ni, kita tekan bahagian top supaya kita nak tengok view tu exactly tengah-tengah tu. Okay lah, kita nampak macam center kan, center tegak, nice, okey saja. And then kita boleh tekan okey, tu dah jadi dah. Dah jadi lubang dah kat situ.
Alright. Apa yang Azim nak bagi tahu ni sebenarnya dia salah satu cara dia. Sebenarnya ada macam-macam cara nak buat lubang. Betul. Kan? So ini adalah salah satu cara. Banyak lagi cara. Ini saya demokan yang kita letak silinder, letak kat atas permukaan, kita negatifkan dia. So kita dah tahu tebal tu 3, kita negatifkan 3, dia akan potong dalam tu lubang tu lah. Ulang balik boleh. Boleh, no problem. Azim start again lah. Boleh. Kita buat lubang sebelah pun tak ada masalah. Kita buat kita boleh buat macam-macam, tak ada masalah. Alright. So untuk step yang pertama, cara yang pertama untuk buat lubang menggunakan silinder ataupun apa-apa objek pun tak ada masalah, kita boleh subtractkan dia. So kita pergi ambil silinder, okey, kita placekan dekat surface yang kita nak. Contohnya kita nak letak sini lah, nak lubang kat sini. Okey, cuma and then kita boleh menggunakan feature center ni, tekan kat sini, and ni kita ambil offset. Ambil offset. Kalau ada tanda kuning ni, kalau perasan ada tanda kuning tu, tanda kuning bulat tu, itu adalah menunjukkan titik tengah. Okey, tekan dekat situ, dan kita boleh offsetkan ni lah. So contoh kita nak offset dalam bulatan tu 3, so biasanya saya akan spacing dalam 3 lah, kali 2 lah. So kita buat negatif 6 lah. Tekan kat situ, and then yang lain ni kita tak payah kacau, just kosongkan value yang untuk bahagian Y offset dengan Z ni, just tekan OK. Alright, so dapat dekat situ tak? Step yang kedua ni. Step yang ketiga, kita resize balik lubang dan kita buat lubang lah. Alright. So kalau dapat bahagian sini, boleh bagi tanda angkat tangan. Senang sikit. Okey, mantap. Alright, mantap. Okey. And then kita sambung balik. So kita akan resize balik lah. Silinder tu size 3. Radius 3, and then kita tengok base tadi. Kalau base tadi 3, so kita buat je 3 dulu. Alright. So kalau cara saya, ni yang cara cara saya lah, cara yang biasa lah. Zoom besar sikit. Kita zoom dekat sikit lah. Sekarang ni dia beratas, dia tak beratas. So macam mana kita nak lubang dia, kita negatifkan dia. So pergi kat 3 ni, negatifkan dia. So and then bila dia dah masuk belah dalam, so pergi dekat feature base ni, kita tukar pergi ke remove. So dia akan subtractkan dengan base punya bahagian, and then dia akan jadi lubang lah dekat situ. Okay. So bila dah ada macam ni, kita rasa okay, then kita klik okay. Alright, dapat tak? Dapat tak? So dua-dua lubang ni kita boleh tengok lah, kita boleh make sure lah dia dalam keadaan dalam center lah. Okey, Zulkifli Muhammad, kalau dah remove nak kembalikan balik, boleh, tak ada masalah. Kita pakai standard punya prosedur, Ctrl Z, hilang tu lubang tu. Hilang tu, tak ada masalah. Kita boleh undo boleh guna Ctrl Z, ataupun boleh pakai button dekat atas ni. Undo. Undo, Ctrl Z semua sama macam apa Microsoft ni semua tu. Semua sama. Betul. Semua sama. Okey. Alright. So pilih. okey. Untuk seterusnya kita nak ajar pasal pilih. So macam saya tadi dah ajar satu lubang, satu lubang je lah. Alright. Untuk pilih ni nak tahu ukuran semula dari tepi ke bulatan macam mana? boleh. Untuk ukuran kita boleh pakai features kat tepi ni, distance nama dia. So kalau nak make sure kita pakai distance punya features ni, make sure nyatakan first point. Kita nak ukur mana, point yang mana, bucu atas ni ke bucu bawah. So kalau kita nak bucu atas, tekan bucu atas, and then kita kena define yang second point ni lah. So let's say kita nak ukur yang second point ni, so 60 mm. Di mana kita dah first design tadi. Alright. Maksudnya dari tepi tu, bulatan yang buat bulat lubang tu Azim. Okey, kalau tips saya kalau nak buat kitchen, contohlah kita nak buat bulatan lubang ni, contoh yang ni, lubang ni saya buat 3 mm. So 3 mm kali 2. So saya bagi spacing 3 mm lagi tu supaya yang cangkuk tu boleh masuk fit cantik. Ataupun nak rapat lagi pun boleh. Contohnya 3 mm campur dengan 2 mm. So spacing distance tu 5 mm lah. Dekat situ. Alright. Ini dia ikut yang besi yang kita nak, yang besi kitchen tu. Kata saya 3 mm lepas je.
Ada kadang-kadang dia punya besi tu dia kecil. Macam tu. Kalau Cik Azim, cuma kadang-kadang kita ni baru kan. Ha, Kita ha. ukuran daripada ujung ke bulatan. Kita Ha. nak ukur. Oh, ukuran ujung ke belakang. Kadang-kadang kita ni tak pasti betul tak kan. Okay, Aziz buat bulat tu mula boleh. Buat bulat tu lah maksudnya yang dia tepi tu. Okey, boleh. No problem. Kosongkan, buangkan dulu. So kita terus tak apa, kita tak boleh tepi, tak apa. So kalau kita letak je dulu, letak je. Letak dulu. Letak dulu, yang penting kita letak je. And then kita pakai offset distance ni. Offset distance pula. Offset. Okey. Sekejap. Cylinder, offset. Okey. So tekan kat sini. So kalau kita nak dapatkan titik tengah. Zoom kat sini. Kita nak dapatkan titik tengah kan. Sekejap saya kena lock dulu titik tengah ni. Dia akan keluar warna oren eh. Dia akan keluar warna oren, dia akan lock kat situ. Sekejap saya kena cancel lagi. Sebab saya macam bergerak. Macam ni. Okey, ni titik tengah. Ini titik tengah. Ini titik tengah dia. So bila kita dah dapat titik tengah, kita klik untuk lock kat titik tengah tu. So kita dah dapatlah offset dia untuk x-axis punya lah. Okey. So untuk spacing ni, kita boleh adjustkan untuk kita punya cita rasa lah. Kalau nak spacing 6 boleh juga, spacing 2 pun boleh. Tapi 2 bila buat bulatan dia akan jadi, contoh saya buat yang kalau ngam-ngam kalau macam 4 okey. 4 dia akan jadi ngam-ngam. Tekan 4 and then kat sini kita kosongkan value dia, kita tekan okey. And then kita adjust dulu 3. Okey. And then dalam keadaan remove, okey dah remove negatif 3. Dia jadi rapat lah beza dia. Beza tadi ni dia ada lebar sikit, jadi dia makan tepi sikit. Ini yang kalau size dia, spacing dia gap 4 lah. Kalau untuk gap 6, dia ada spacing panjang sikit lah space dia. Gitu. Okey. Dapat tak? Dia ada ni. Kalau saya buat ni, tepi ni 6. 6. Okey, kalau dapat boleh buat itu. Angkat tangan. Kita ada 10 minit lagi ya. Ada 10 minit lagi ni. Alright. Okey. Alright, so macam tu dah buat lubang. So tulisan senang dia, tak susah pun. Tulisan kita just bagi setting perspektif ni. Fillet. Okey, betul. Fillet tu. Semua setting buat tulisan dah ni. Okey, fillet ni kita nak smoothkan dia punya bucu ni lah. Takkan kita nak bagi buat kitchen yang kita tajam kan. Ni pun saya buat fillet jugalah. Sama je. Ini pun fillet ni maksud dia bulatan. Kita nak smoothkan dia punya tajam edge tu lah. Okay. Cara dia, kita pergi dekat 1, 2, 3, 4 dekat bahagian shape ni, and then kita pergi ke bahagian fillet. Nama dia fillet. Fillet dalam tools ni dia ada 2 jenis tau. Satu fillet dekat sini, fillet off curve. Ini untuk 2D punya lukisan. Nanti kita test jadi tak jadi, ni salah. Ini kalau untuk 3D, 2D punya boleh. Okey, lukisan 2D. Kalau untuk lukisan 3D, dia dekat bahagian shape fillet ni. Okey. Alright, so tekan je bahagian fillet. So kita kena definekan dia punya bucu. Mana yang kita nak. So kita tekan kat sini lah bucu ni. Bucu ni satu. Okay, scroll. Pakai mouse. Kita rotatekan dia. Tarik bucu ni. Okay, rotate lagi sekali. Tekan kat bucu ni. Dan tekan kat bucu ni. Okay. Untuk fillet ni, kita boleh definekan dia. Kita boleh setkan dia punya radius tu. So, sekejap. Saya adjust ni dulu. Okay. So untuk fillet ni, kita boleh adjustkan dia punya radius dia. So macam sekarang ni adalah 5mm. Contohlah kita nak bagi 5mm ni dia terlampau macam potong banyak sangat kan. Kalau kita rasa nak macam sikit saja lengkung tu, contohnya 2. Kita boleh previewkan dia lah. So dia jadi kecil lah radius dia. Alright. So kalau 10, dia jadi macam ni. Dia jadi bentuk tu membulat lah. Dia jadi membulat macam tu. Okay. Kalau 5, dia jadi potong sikit saja dia punya bucu tu. Okey, dapat. Okey, kalau dah dapat, bila tekan okey. So dia dah jadi dalam bentuk smooth je macam ni. Okey. So kalau dah dapat boleh angkat tangan. Untuk dia bahagian fillet lah. Fillet ni simple saja. Katakan kita dah tersilap tadi kita buat 5 apa 3 saya
sekarang 5. Lima kan. Katakan kita tersilap saya nak adjust balik lah. Macam mana tu Adil? Macam mana nak adjust balik? Adjust biasa je lah, undo je. Kalau saya undo je lah balik. Undo je cara dia. Undo, Ctrl Z, so dia jadi petak balik lah. So itu cara yang paling senang lah. Kalau rasa susah kan, kalau rasa macam susah lah nak buat semua, nak kena pusing, contohlah macam ni, tekan satu, susah ni nak pusing kan sebab tak ada mouse kan. Sebelah ni kalau nak buat drawing memang kena ada mouse. Kalau susah buat je satu-satu macam ni. Buat satu bucu, tekan OK. So nanti pergi kat sebelah ni, pergi balik dekat shape, fillet, tekan lagi sekali. Tekan OK. So pergi lagi sekali kat sini. Alright, pergi dekat shape, fillet, tekan bucu ni, tekan OK. Dan last sekali ke atas ni. Terbalik lah, sampai terbalik tu buat. Tekan fillet, tekan OK. Macam tu lah. Right, so jadi juga. Tak ada masalah. Dia ada nak buat satu-satu pun boleh, nak buat serentak semua pun boleh. So depend kepada mouse, guna mouse tu. Kalau rasa susah, buat satu-satu, tak ada masalah. Kalau kadang-kadang orang suka dia buat semua sekali. Cuma kalau dari segi undo dia jadi banyak lah kalau buat satu-satu macam ni. Bila undo dia jadi macam ni. 1, 2, 3, 4. Dia jadi banyak lah undo dia. Okay, so kalau dah dapat, kita proceed untuk letak dia punya tulisan. Dan dia boleh sebenarnya boleh tukar warna juga tau. Boleh tukar warna. Warna pun boleh tukar, betul. Kita just tekan je dekat objek ni dan kita boleh tekan gambar warna ni lah. Nak merah, kuning, putih, hijau. Apa tu kita nak transparent kan dia. Tapi untuk warna ni dia tak ada effect pun dekat 3D printer. So 3D printer tu sendiri kena effect kan. Let's say nak pakai filament tu color transparent. So kitchen tu jadi transparent lah. Dia jadi macam tu lah. Sebagai rujukan kita lah. Ini just untuk rujukan je. Kita tak tengok apa nama color tu okey letak kan. Alright. Okay. Untuk next. Untuk bagus dia. Tapi so far untuk 3 cat pun compare dengan 3D One ni dia quite responsiful. Lepas tu dia best dia kita nak letak objek tu dia ada picture yang center tadi tu. Kita nak buat offset. Itu kelebihan dia. Kalau untuk 3 cat tak ada, dia pandai-pandai kira. Pandai-pandai agak daripada mata tu kita letak, kita agak-agak lah. Kalau sengit memang sengit habis lah. Memang sengit habis lah. Tak boleh buat apa. So untuk seterusnya, macam mana kita nak letak tulisan. So cara dia, kalau untuk tulisan ni, pergi dekat bahagian draw, pergi dekat bahagian ready sketch tag ni. Okay, tekan kat ready sketch tag, and then apply je dekat plane ni, tekan je. And then untuk origin ni kita nak define dulu pun boleh ataupun kemudian tak apa. Cuma macam saya suka letak teks dulu sebab saya nak agak-agak nak letak tu dia kurang macam mana kan. So biasalah saya tulis keychain. So dia akan generate lah. Kalau kita kat sini kita akan ambil features offset. So biasanya keychain ni kita akan letak tengah lah. Tengahkan dia. Okay. Macam ni je lah, lebih kurang macam ni je. Okay. Kita akan value kosong. Tekan OK. Ini kita kecilkan tulisan dia adalah 5 macam tu. Font dia ambil dalam kita punya komputer kan? Ni font dia dah kami dalam komputer. So kalau nak pakai font lain, custom ke apa ke, boleh guna font macam-macam lah. Kelebihan dia boleh pakai font macam-macam font lah. Pelbagai font boleh guna. Kalau Tinkercad tak boleh? Kalau Tinkercad tak ada. Dia ada bagi tiga jenis font je yang standard saja. Okey. Kalau rasa position tu okey, kalau nak amend boleh tekan balik offset ni. Kita boleh tekan balik lah. Tekan sikit. Tinggi sikit. Begitu. Okay, kalau rasa okey, boleh tekan klik okey. So, dapat tak? Untuk bahagian ni. Untuk bahagian yang tulisan ni. Letak tulisan. Siapa dah dapat, agak lengan. Kalau tak dapat, beritahu. Kita akan ulang balik lah. Cuma masa kena kejar cepat sikit. Dah nak apa? Nak cabut tak bertuah lagi ni. Bertuah lagi nak masuk. Okey, kalau untuk ulang, simple je. Pergi dekat bahagian draw. Yang ketiga. Draw yang kedua. Ready sketch tag. Okey, placekan dulu.
offset. Bahagian tengah kita letak je dulu. Letak je apa-apa axis. So tekan OK. Letak teks, keychain, dan kita betulkan balik offset dia. So kalau sini 8.4 kita betulkan kat dalam ni. Okay. Tekan OK, and then itu sajalah, tekan je OK. So siap lah untuk kita letak teks. Okay. Then jangan lupa tekan finish ni. Tekan finish ni. Dia tekan duplicate point 1 yes. Tekan lagi, yes. Tekan lagi, so. Lepas tu dia dah ada tulisan kat situ lah. Alright. Okay. Kalau dah dapat, so cara dia kita nak bagikan dia punya tulisan tu naik ke atas. Pergi dekat double click dekat bahagian tulisan ni, pergi dekat extrude. So kita akan biasanya ketinggian untuk keychain ni kita akan buat ubah pula. Okay, sorry. Saya ulang balik semula. Tekan 2 kali. Tekan 2 kali. No. Lepas tu, okay. Pergi ke extrude. Okay. Dekat bahagian extrude ni, dia ada 2 axis tau. Ambil axis yang ketinggian yang 10 ni, kita modify. Biasanya maksimum lah 3 ataupun 2 lah ketinggian ni. 2 ni. And then kita klik OK. So dah jadilah keychain. Cuma tulisan font ni sebabkan dia jauh macam arah jauh ni, so dia jadi macam tengah-tengah ni dia berlubang sikit. Kalau boleh try dengan font yang lain lah untuk yang keychain ni. Alright. Okay, dapat. Tapi dia belum lagi group tau. Jadi kita kena groupkan dia kan. Group tak ada masalah. Group dengan tak ada. Ini kelebihan 3D1. Walaupun kita group ke tak group ke, kita jadi ke STL file dia keluar. Itu yang setakat ni yang dah test memang software dia keluar lah. Dia tak perlu risau nak kena group. Kalau kita CAD kena wajib Kena groupkan. wajib kena groupkan. Okey, kita pun tak apa. Nanti cikgu yang mana recording ni cikgu boleh ulang-ulang balik. Sebab kita tak ada masa. Jadi saya ditawarkan oleh PKG Jawan Cik Syed kan. Dia kata tak puas lah sejam ni. Jadi dia kata dia akan berkolaborasi dengan Pak Su. Jadi insyaAllah minggu depan kita akan guna account dari PKG Setiawan. Mungkin kita ambil masa lebih sikit, sejam lebih ke kan. Jadi nanti saya akan hubungi PKG Setiawan lah. Terima kasih lah PKG Setiawan. InsyaAllah kita akan live dari sana minggu depan. Okey. Jadi sekarang saya nak membuat sambutan petua. Jadi saya persilakan Yeling dari Sebet. Okey. Jadi Yeling. Hello Yeling. Salam semua. Ya. Yeling di sini Share screen lah. Ya, share screen. 3D1 ni lagi best lah. Ya betul Tuan Kuasa. Okay. So, macam mana nak screen saya? Share screen Macam mana? Ya, Macam mana nak share screen You pergi dekat ada Macam present now. present now. Kat bawah tu ada present now. ada nampak screen saya. Ada. Okey, sekejap sekejap. Someone want to join the call. Sekejap. Mana ada orang nak masuk lagi last minute ni. Dia nak tengok pokoknya menang. Okey. Boleh spin lah. Boleh spin lah? Saya spin. Siapa tu? So, Hasbi bin Hussein. Dari mana ada Cik Hasbi bin Hussein ada dalam ni ah? Cik Hasbi bin Hussein ada dalam ni tak? Kalau tak ada, pusing semula. Kalau tak ada pusing semula Ada tak? Satu. Tak ada. Ada orang tulis tak ada. Hussein tak ada. Okey, 3 tak ada. Okey. Next.
Hairi Rahim. Cik Hairi Rahim. Ada tak Cik Z bukan Z, Hairi Rahim ada tak? Satu. Ya, tak Ada ada. orang nak? Ada. Z Z saya. Z Hairi. Okey, nanti WhatsApp bantu Nanti Tunjuk muka tu. Tunjuk muka dari mana tu. Dari mana ni? Cik Z? Dari mana? Selangor. PKD mana tu? PKD mana? Tak dengar. Tak apa. Nanti WhatsApp saya. Okey. Jadi Yelin, jadi ada apa-apa Yelin nak cakap? Terima kasih semua kepada cikgu-cikgu yang online untuk belajar 3D1. Kami sangat bangga cikgu-cikgu telah sempat berjuang masa untuk belajar 3D1 dan itu 3D printer. Kalau ada apa-apa masalah itu quality punya 3D printer, sila hubungi Baksu atau kami punya warranty service center. Kami akan try our best to service or give all the support. Pasal selepas training ni, kami akan menganjurkan satu pertandingan di bulan after Raya, I think. Kami akan plan satu pertandingan lagi. Terima kasih kepada semua. Pertandingan apa tu? Itu pertandingan 3D printer. 3D printing. Ada link kehadiran tak? Maksud dia apa tu? Puan Ina? Daftar kehadiran. Kita cuma ambil dari yang orang yang daftar sehingga jam 3 petang tadi Satu je ke jemputan bertuah lagi? Aduh, minggu depan lagi. Nanti share maklumat pertandingan Okey, insyaAllah. Okey, nanti pihak reality akan hubungi saya. Kita akan dapatkan detail. Tapi dia selepas raya Selepas raya kan? Ya, selepas Raya. Saya rasa dia berkait dengan robotik juga lah. Ingat rasanya lah. Kan? Kami akan plan. Kami banyak ikut apa yang berlaku di China. Kami cuma apa yang aktiviti sana berlaku dan kami cuma buat satu localize di Malaysia untuk 3D printer. Okey, jadi ada apa-apa soalan? Kita ada lagi 5 minit. Jadi kita bolehlah berborak-borak. Ada siapa ada soalan boleh kemukakan? Ataupun ada apa cadangan setelah kita nak buat apa-apa boleh kemukakan? Ya, boleh beri komen untuk kami. Kami akan meningkatkan kami punya pelajaran. Assalamualaikum. Maksud? Ya, dari siapa? Cik Yusri Ya, nak tanya pasal lesen ni. Kalau kita tengok bila diaktifkan, dia tinggal lagi hari ni baru 24 hari. Bukannya 3 atau lebih lah. Bermakna kita dah ke belakang 4 bulan. Okey, Cik Puan Yelin, kenapa itu lesen dia 240 lebih saja hari? Pasal ini projek when dia start on the month of September. So dia punya tarikh dia terbut expiry date on the September of this year. But we will try our best to extend it. Is not something that worry if you because we are in the negotiation also untuk membuat satu extended license lagi. Untuk kami akan berbincang dengan pihak 3D1 kalau sambutan semua cikgu-cikgu kata ini license bagus, kami akan extend lagi. Maksud Yelin tu Cik Yusri, dia orang dah beli pada bulan 9 tahun lepas kan. Jadi yang itu yang nampak ke belakang tarikh tu. Jadi pihak
Reality Malaysia akan cuba hubungi 3D1 untuk extend dia punya tarikh tu. Macam itulah. Jadi ada orang ada orang tanya saya nak lagi satu cabutan bertuah. Ayo. Apa minggu depan ada lagi. Kan betul Puan Yeli? Kan? Yeah. Setiap kali kelas, setiap kali kena daftar daftar saya sehingga pukul 3. Jadi saya akan bagi pada Yeli untuk cabutan bertuah. Jadi siapa yang tak daftar tu tak ada lah. Kan? Itulah list kehadiran kita lah setakat ni. Okey. Tapi siapa yang belum daftar tu, boleh daftar lagi untuk hari ni lah sebagai rekod kehadiran. Jadi yang link yang sekarang ni lah. Sebab nanti untuk kelas kedua, ketiga dan keempat saya akan buat link yang baru. Okey. Software 3D1 boleh dapat dekat mana? Okey. Boleh hubungi saya. Sebab kita sebenarnya dengan pihak Reality tengah negotiate dengan China untuk dapat lesen yang lebih murah. Macam itulah. Kan? Boleh saya dapatkan contact number Yeli. Yeli, contact number. You boleh type dekat chat tu. Yeah, typing. Typing Okey. Dia harap dapat extend dan banyak lesen. Oh, lesen semua dapat. Setiap laptop yang dapat tu dah ada lesen dia. Okey. Terima kasih Cik Aziz bagi ilmu tadi. Oh, dia memang dia banyak ilmu tu. Kehadiran pernah dapat voucher 50% kan? Nanti saya tengah bincang lah macam mana cara nak dapatkan, nak tengok orang ni kadang-kadang dia masuk awal, lepas tu dia hijau kan? Lepas ni saya nak semua orang nampak muka kot lepas ni. Tak nak urut Z lah, urut S lah kan? Macam mana nak beli lesen tambahan? Lesen tambahan nanti saya akan hubungi pihak Mary lah. Lesen tambahan Okey, sebab dalam negotiation tadi. Sebab benda ni first di Malaysia macam saya cakap awal-awal tadi. DIY ni adalah first di Malaysia yang mana China benarkan. Kan? Dia tak benarkan. Jadi nombor telefon Yeli dia dah bagi, boleh tengok dekat teks 012-201-9887. Okey. Jadi saya boleh buat grup Telegram tak? Nanti saya akan pertimbangkan lah. Okey, jadi kita pun dah nak habis masa, jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kerana datang. Jadi Assalamualaikum semua. Okey, tutorial YouTube nanti kita akan buat. Okey, sama-sama semua kita jumpa di grup Okey. Okey. Bye. Okay, bye. Bye.